Al-Quran dan Sunnah mestilah difahami dan dipraktikkan mengikut tafsiran, kefahaman yang telah dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kerana mereka lah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autoriti untuk kita teladani dan contohi, dan disuruh kita mengikut jejak langkah ataupun metodologi mereka dalam beragama, sebagaimana dalam hadis Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia orang yang dalam hidup pada kurunku, yakni para sahabat, kemudian yang datang selepas mereka, kemudian datang selepas mereka. So para sahabat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka telah benar-benar mengikut ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyaksikan penurunan wahyu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks bagi teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lebih mengetahui duduk sebenar sesuatu kejadian yang memberi kesan kepada kefahaman kita terhadap sesuatu teks, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perlakuan Nabi, atau iqrar Nabi, atau keazaman Nabi, atau apa yang baginda tinggalkan. Mereka yang tahu dan faham, dan ilmu ini diwariskan kepada generasi at-tabi'in, dan kemudian diwariskan kepada generasi tabi'in. Namun begitu, dalam kalangan umat Islam, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku golongan yang menyeleweng dan menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini telah pun diberitahu dan diingatkan dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup selepas kewafatanku akan mendapati berlaku banyaknya percanggahan dalam kalangan umat. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah penggantiku yang diberi petunjuk oleh Allah, yang berjalan di atas jalan yang lurus, iaitulah para sahabat dikepalai oleh khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi melarang kita daripada mengikut jalan yang menyimpang daripada petunjuk ini. Di penghujung hadis kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah kamu rekaan, ajaran-ajaran rekaan, kerana ia menyesatkan. Kerana setiap bid'ah, ajaran yang direka-reka itu menyesatkan. Maka wujud dalam ajaran umat Islam ini, dalam ajaran Islam ini, tafsiran, fahaman, amalan yang menyimpang daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mendakwa dan menjenamakan ajaran mereka, tafsiran mereka, amalan mereka sebagai Islam. Oleh sebab itulah kita disuruh berpegang dengan aliran atau tafsiran yang dibawa oleh sahabat radhiyallahu anhum. Dan riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 firqah. Nabi kata sesungguhnya umat sebelum kamu daripada ahli kitab telah berpecah kepada 72 millah, 72 millah. Ala wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ila 73 millah. Adapun millah ini, umat yang mengikut ajaran aku ini, akan berpecah pula kepada 73 ajaran agama. Kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya sesat menuju ke neraka kecuali satu. Ala wahiyal jama'ah, iaitulah al-jama'ah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam lafaz yang lain Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu ialah mereka yang mengikut petunjukku dan para sahabatku. Maka inilah dia ahli sunnah wal jamaah. Dan untuk kita mengetahui sesuatu ajaran dalam Islam itu ahli sunnah wal jamaah atau bukan, ia bukanlah perkara yang mudah. Ia tidak boleh diketahui dengan sekadar kita berpeluk tubuh, tidak buat apa-apa, lalu kita mengharap hidayah Allah akan datang bergolek. Hidayah adalah rezeki. Seperti mana makan dan minum kita tak akan datang bergolek di depan pintu rumah kita tanpa ada sebab yang membawanya. Demikian juga hidayah. Hidayah tidak akan diperolehi melainkan kita melakukan sebab-sebab yang membawa kepada hidayah yang telah Allah Ta'ala suruh kita buat. Hidayah ialah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran atas usaha kita melakukan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam usaha kita nak memperoleh petunjuk bimbingan Allah, yang kita diwajibkan ialah menuntut ilmu dan mencari ilmu yang sahih. Maka tidak ada ruang bagi orang untuk berkata tak perlu kita menuntut ilmu kerana kita telah dilahirkan sebagai Muslim. Itu adalah dakwaan yang tidak benar. Kerana Islam dibina di atas ilmu dan amal.